Jadi rumusan ini rumusan berkaitan dengan amalan yang disyorkan ketika haid. Ada empat rumusan dan diikuti dengan beberapa lagi rumusan yang lain dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillah. Baik, Alhamdulillah. Kita tengok muka surat 135, puan-puan. Sebenarnya kita sedang membincangkan tentang rumusan, betul kan? Jadi rumusan ini rumusan berkaitan dengan amalan yang disyorkan ketika haid. Ada empat rumusan dan diikuti dengan beberapa lagi rumusan yang lain. Contohnya kita tengok rumusan yang pertama, Imam Al-Ghazali disebutkan bahawa tegahan atau yang larangan Imam Al-Ghazali maksudnya untuk potong kuku, potong rambut yang bercukur itu dia hanyalah tegahan daripada Imam Al-Ghazali. So sekiranya buat makruh lah sewaktu kita period dan sewaktu kita nifas. Okey. Kemudian yang kedua, yang paling baik, sebab ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi kita ikut sebaiknya menghindarkan khilaf, maka tak payahlah potong kuku dan rambut. Okey, dan kebaikannya Masya Allah, saya tak pasti apa kebaikan dia, tetapi pernah masa saya mengajar di universiti dulu, kita kan kena banyak buat bacaan kan, kita banyak baca research orang untuk membuat persediaan mengajar ni. Jadi saya terjumpa satu artikel, dia rupa-rupanya dia bagi tahu macam ni, waktu kita period, ini scientific punya research, waktu kita period, benda yang baik dalam badan kita ini dia akan pergi duduk dekat bahagian paling bawah tubuh kita. Paling bawah. Manakala yang tak baik, unsur-unsur yang tak baik itu dia akan macam timbul. Jadi kat situ saya kata, ada ke mungkin sel-sel ke ataupun ialah atom-atom kan, sebab kita ini yang bergerak ni dia akan bergegar aja, so vibration, tenaga-tenaga mungkin yang tidak baik itu berada di paling bawah. Kalau berada di paling bawah tu, kuku paling hujung lah kan, rambut pun paling hujung lah. Jadi bila kita cukur atau kita buang pada waktu itu, kemungkinan jadi waktu tu fahaman saya seperti itu. Wallahu a'lam, sebab sekiranya para ulama dia menegah itu melalui firasat dia yang baik Okay. Jadi walaupun sebenarnya boleh je kita nak potong kuku, potong rambut kan, sewaktu kita period, tapi sebaiknya hindarkan Okay. Dan kita pun dah tahu dah nak period ni, potonglah awal-awal. Siap-siap. Dalam Tuhfat Al-Muhtaj, yang ini rumusan yang ketiga. Jadi harus wanita yang sedang haid atau nifas ini potong kuku, cukur bulu, gunting rambut, dia kata. Pandangan ini dipilih sebab apa? Memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Okay. Dan yang keempat, Imam Syafi'i sendiri berpandangan dia potong kuku, potong rambut, bulu badan kita ini makruh sahaja kan. Dan ini makruh pula bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan ibadah korban. So tidak ada hukum yang jelas lah. So maksudnya kalau nak buat pun boleh, kalau tak buat kita ikut sufi. Ahli sufi, ahli tasawuf ini dia memang tidak akan potong kuku lah. Gitu. Okey. Jadi seterusnya baginda SAW menegaskan sesiapa yang ingin melaksanakan ibadah korban dan apabila telah masuk awal Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya, ia telah menunaikan korban sehingga ia menunaikan korbannya. So jadi ini pandangan Imam Syafi'i, potong kuku tu hanya, tak boleh potong tu, larangan itu hanya waktu untuk ibadah korban sahaja. Okey. Baik, seterusnya apabila usia telah meningkat tua. Itu tiba pula apabila usia telah meningkat tua kan. Okey. So yang ini sebenarnya ada ayat yang tertinggal. Ada ayat yang tertinggal, perempuan boleh tolong tulis ya. Sebab saya ada 2 kitab, ini kitab yang terbaru. Tapi tertinggal ayat. Yang satu lagi dia punya kulit tebal. Tapi yang ni edisi baru lebih complete lah. Okey, cuma tertinggal ayat tu, saya semak balik. Okey, tolong tulis di situ, tajuk dia adalah menopause. Tajuk dia menopause. Itu tajuk besar dia, lepas tu ada 2 line lagi.
Okay, line ayat sebelum sambungan dia tu, menopause adalah tulis ya, berhentinya kitaran haid secara fisiologi, full stop. Sambung. Ianya berlaku okey, terus sambung pada ayat itu, apabila usia telah meningkat tua. Okey, berhenti di menopause. Kemudian menopause adalah berhentinya kitaran haid secara fisiologi. Ianya berlaku apabila usia telah meningkat tua. Jadi sewaktu kita meningkat usia ini, lagi umur 50, tadi saya pijak anak tangga tu, saya dengar ada Kak Salwa kata umur saya dah 60 lebih, dia kata gitu. So meningkat usia selari dengan meningkatnya usia kita itu, maka ovari tidak menghasilkan lagi telur-telur, dia akan lambatlah menghasilkan telur. Dan kita umur menopause ini pun dia daripada 10 hingga 18 tahun kita punya perubahan tersebut, 10 to 18 years ya. Itu secara fizikal kita lah. Jadi kalau 40 tahun, 45 tahun dia memang dah mula. In fact, sebahagian mengatakan umur 40 tahun itu dah start dah. Kita kata 40 tahun, wah kita makin ranggi, kita katakan. Jadi 40 tahun yang time ranggi kemuncak itu, waktu tu dia pergi sedut semua kita punya zat-zat kita. Jadi nanti kemudian dia akan cepatlah tua kalau kita tidak menjaga apa yang masuk input dalam tubuh badan kita daripada pemakanan serta lifestyle ya. So kalau pemakanan tak bagus, lifestyle tak bagus, yang itu yang nanti akan tumbuh semula penyakit-penyakit dalam badan. Okey. Wallahualam, saya cuma terangkan saja mengikut apa yang saya faham. Baik, menopause berlaku pada usia yang berbeza bagi setiap wanita. Ada yang 30 lebih, 38 dah mula dah simptom-simptom tersebut kan. Okey, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbezaan ini. Okey, apa dia? Nombor 1, keturunan. Keturunan kita. Seandainya keturunan kita mungkin keturunan yang subuh-subuh, awal lagi dah period, lambat pula berhentinya contohnya. So jadi macam itulah kita. Kemudian yang kedua, mengikut iklim sesuatu tempat. Kita ni iklim panas. Jadi iklim panas dia macam orangnya bantut-bantut macamnya macam tu kan, rendah-rendah, comel-comel, rendang-rendang orang kata kan. Dia di kawasan sini. Tapi kalau di bahagian kutub utara ke bahagian Middle East ke lampai-lampai lah pula kan orangnya. So di situ juga mempengaruhi fisiologi kita. Yang ketiga adalah makanan yang dimakan, makanan kita. Dan akhir sekali, keempat, pekerjaan atau apa yang kita buat. So pekerjaan sebagai kerani di pejabat mesti berbeza dengan buruh di jalan, buruh kasar. Jadi kat situ perbezaan dia. Ada setengah orang, kita umur 50 tahun dah period setahun sekali je contoh. Jumpa pula kawan kita umur 50 tahun juga, period masih segar lagi. Ish kita kata. Jadi dia tidak sama. Saya realise benda ni bila saya attend program-program macam ni lah. Lepas tu ada satu program ni, dia persatuan sesama dia ni, dia bercerita. Dia kata, saya kata period, sekali period tu dia datang berlambat-lambat, dia cakap. Dia yang berlambat-lambat, dia sampai jumpa dengan doktor kena bagi ubat tahan darah kan, injection, dan dia tak boleh nak bergerak sebab macam mana berlambat-lambat tu. Wah, yang tak tahu ni kan berlambat macam mana. Dia kata kalau time period tu dia tak boleh buat apa-apa, dia kena duduk je. Sebab bila dia duduk, pusing je pun sap keluar. Dia kata. So saya kata, oh macam tu rupanya. Dia kata, dan setiap 2 jam kena ganti pad.
Setiap 2 jam kena ganti pad. Kata basah lencun, kalau tak ganti confirm tembus, dia kata. Dan dia memang kena duduk saja di atas katil atau duduk saja kat kerusi. Kalau dia berjalan melangkah pun akan keluar zap, zap, zap. Sampai ada yang warded. Jadi kalau kita ni kan memang kena banyak berkongsi. Bila kita berkongsi baru kita tahu, oh macam tu. Ada pula sahabat-sahabat kita yang dia tahu-tahu senyap je tak keluar. Dah. Relax, tenang sahaja. Tahu-tahu tak keluar. Mengandung ke? Check tak adalah pula apa-apa kan. Ada macam tu. Ya. So jadi lain orang, lain cara dia. Jadi situ berbeza. Sama juga dengan period kita tu tadi. Sebab tu period kita, ada setengah orang yang bertanya melalui mesej saya ini ya, perempuan, dia sampai tangkap gambar. Dia tangkap gambar darah-darah dia itu. Tangkap kan. Jadi saya kata lain orang, lain. Jadi saya tak boleh nak judge according to warna. In fact, kalau hantar sending gambar itu pun, dia akan dipengaruhi oleh cahaya warna tu sendiri kan. Jadi kalau saya tengok mungkin warna kuning, dia tengok warna coklat. Jadi kat situ sudah ada berbeza. Jadi saya kata pegang saja ada 5 warna ni. So awak tengok dan awak decide sendiri. Betul. Dia sebenarnya Allah ajar kita bila Allah bagi period dan bagi nifas ni. Allah suruh kita kaum perempuan ini berani buat keputusan. Ini adalah darah ke ataupun darah main-main? Ini betul period kah ataupun istihadah? So kita selalu diarah seolah-olahnya Allah minta kita rujuk lagi. Dan bila kita ambil ini sebagai satu pengajaran kehidupan, maksudnya bila kita nak berurusan dengan kehidupan kita di luar period kita, maka kita kena ada sentiasa rujukan. Ada rujukan, ada record, ya, based on kita punya pengalaman atau pengalaman orang lain bagaimana. Jadi bukan main terjah saja. Sebab kita wanita, keputusan yang kita buat, dia akan memberi impak kepada kehidupan orang lain. Kita nak makan apa hari ni? Saya tak suka sayur-sayur, saya tak suka salad-salad. Kat rumah kita memang confirm lah tak adalah salad, tak ada sayur, betul tak? So anak-anak kita, implikasi dia begitu. Dan kadang-kadang mungkin kita sediakan, tapi anak-anak bila tengok mak tak makan, nak makan ke dia? Dia pun tak nak sebab dia tidak ada rasa hati, tidak rasa keinginan. So jadi, Masya Allah, dengan mengenal period ini, dia man arafa nafsahu, arafa rabbah. Kita akan mengetahui Allah, kita akan lebih kenal Allah, kita lebih cinta pada Allah, kita lebih menghormati Allah. Sebab Allah Ta'ala, dia tak bagi perempuan aktif di luar rumah. Sebab tu tanggungjawab nafkah terletak pada bahu lelaki. Suami yang lelaki lah, sebab sekarang ni suami pun ada yang nak jadi perempuan kan. Isteri pula pun nak jadi sibuk jadi lelaki lah pula kan. Jadi perempuan dia macam tu kata, patutlah kan, sebab Allah lebih kenal kita. Jadi Allah tak mahu kita ini susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tapi kalau nak keluar juga, tak ada masalah dalam Islam. Pandai-pandai je lah jaga jangan sampai tembus dan sebagainya, tidak memberatkan kita. Dan jangan kita mengeluh. Kalau kita dah ni, ampun period macam ini. Kan? Jadi kita macam seolah-olah begitu. Saya ada yang di back message box tu, kenapa saya je yang ada masalah ini? Kan? Jadi dia tidak berkenalan, dia tidak mengenal peranan masalah dalam hidup dia. Seorang yang mengenal masalah dan kesan daripada masalah itu pada skill kita, pada kehidupan, motivasi, inspirasi kita, kepada pembinaan pembangunan kita dan juga darjat kita di akhirat, dia akan mencintai segala masalah yang diberikan oleh Allah padanya. Okey, so jatuh cintalah dengan masalah. Itu kesimpulan dia. Dan ikut Allah. Apa yang Allah tentukan pada kita tu kan, ikut aja. Patuh saja. Masya Allah. Wali Allah dia suka pada masalah. Jadi jatuh cintalah dengan masalah.
Baik, kita teruskan 136. Jabatan Obstetrik dan Gynekologi Fakulti Perubatan UKM dia melakukan kajian terhadap usia menopause rakyat Malaysia. Kajian itu ada 400 orang wanita sebagai sampel. 70%-nya Melayu, 13%-nya Cina, India 13%. So daripada kesemua wanita-wanita ini yang berlainan bangsa, 76% daripadanya masih berkahwin dan masih lagi hidup bersama suami mereka. 63% daripada mereka ini semua berkerjaya, lebih daripada separuh berkerjaya. 90% adalah wanita normal. Maksudnya normal tu dia keluar haid pada usia 15 tahun. Maksudnya bawah 15 tahun, 15 tahun dan ke bawah, dan berkahwin pada usia selepas 20 tahun. Itu secara anggaran mereka. So rekod reproduksi mereka juga baik kerana secara purata mereka mempunyai 3 atau lebih anak yang masih hidup. So kajian ini merumuskan wanita Malaysia mula putus haid atau menopause pada usia 50 tahun setengah. So berdasarkan sampel ni oh ini macam confirm dah aku menopause ni kan. So maksudnya jangan risau. Kadang-kadang kita bila kita tak belajar pasal menopause tu kita ingat umur 70 tahun menopause kan. Rupa-rupanya 50 tahun ke 50 tahun. Dekatnya lambaian alam barzakh dengan kita tu sebenarnya. Dah kena lambai-lambai dah kan. Jadi bila dah menopause ini kita memang akan banyak kurang lah. Kalsium pun banyak kurang, vitamin ada mungkin banyak tapi nak proses dia lambat, slow, pemakanan nak hadam pun slow dan sebagainya lah. So pandai-pandai lah kita pilih kita punya lifestyle dan juga intake kita ataupun food yang kita nak makan tu, makanan-makanan Okey. Baik, seterusnya sebelum proses ini berlaku, kebiasaannya wanita yang mencecah umur 40-an akan berlaku perubahan hormon berperingkat. Okey. Jadi kita yang dah mengalami ni sendiri tahu kan. Tangan kadang-kadang sakit lama-lama tersangkut. Kenapa pula tak boleh keluar dan tersangkut macam tu kan. Nak betulkan balik tu. Payah. Ini jari tangan ni, kaki pun sama kan. Itu yang nak marah je kan kadang kan. Beremosi je. Nak ada jalan pun tak betul kan. Nak melangkah kan. Hari tu rasanya macam okey je angkat pasu ni. Kali ni kenapa pula tak boleh nak angkat pasu bunga ni. Hari tu macam okey je bila kita sapu sampah ni. Kenapa pula berpeluh-peluh pula ni kan. Jadi selalu orang kata flush, hot flush ke whatsoever lah yang itu yang ada. Kita rasa macam dah sejuk keliling kita ni tapi kita rasa macam panas. Tapi kaki sejuk dah pula. Lepas tu duduk dalam selimut sekejap sejuk. Lepas tu tak panas pula. Jadi semua serba salah. Masya Allah. Okey, betul. Kadang-kadang kitaran haid berlaku agak lama, panjang. Darah yang keluar pula sedikit tapi kadang-kadang itu yang banyak berlambak. Baik, yang ketiga, menurut kajian hampir 80% wanita ketika proses transisi pramenopause ini dia akan mengalami gangguan hormon. Dia berlangsung antara 2 hingga 8 tahun. Jadi gangguan hormon itu 2 hingga 8 tahun. Tapi nanti dia akan terus tau. Lepas kita menopause pun dia akan terus juga. Sebab dia mulalah banyak kekurangan dalam tubuh badan kita. Proses ini amat menakutkan wanita. Tapi kalau kita tahu, kita tak takut dah. Yang kita takut bila kita tidak tahu. Kenapa macam ni? Kenapa ni? Yalah. Bila kita dah tahu, kita akan relax aja. So, yang penting adalah kena tahu perempuan. Dan bila kita ada masalah tu, kita jumpa dengan doktor lah. So kalau dengan doktor pun tak boleh nak bantu, relax je. Jadi kawan saya seorang ini, period dia berlambat-lambat. So bila period dia berlambat-lambat, berjumpa dengan doktor pakar, doktor pun kata, kenapa ya? Macam doktor tak pernah dengar. Doktor pun tak tahu. Kenapa? So doktor bagi tahan darah. Lepas tu doktor bagi ubat yang tambah untuk darah lagi kan. So kemudian dia kata tak boleh dah ni sebab setiap kali period darah berlambat-lambat. So akhirnya dia jumpa dengan seorang makcik mentua kepada adik dia. Besan macam itulah, dia adalah keluarga dia. So jadi dia pun
Tercerita. Lepas tu dia kata, biasalah tu, umur berapa tahun? Dia tanya. Dia pun sebutlah 50 plus, nak masuk 50 masa tu. Lepas tu dia kata, biasa tu. Dia kata, cik lagi masuk ward. Cik memang tak boleh nak gerak ke mana-mana, duduk sahaja di atas katil tu. So bawah pemantauan doktor, dia kata benda itu biasa. Dan dia ikut kadang-kadang keturunan. Tapi keturunan dia tak ada. Macam tu, dia seorang-seorang saja. Jadi bila dia tahu tu puan-puan, so next time dia period time pergi umrah dengan saya. Masa tu Masya Allah memanglah banyak sangat. Berlambat-lambat tu nak cakap tu. Terima kasih Kak cari perkataan tu, loading lambat. Malam dah menopause. dia berlambat-lambat tu. Dan Alhamdulillah dia relax saja. Duduk dekat dalam hotel, duduk dekat bilik dia. Suami dia yang belikan, cari yang panjang nak sana tu, nak mencarinya tu boleh tahan juga kan. Suami dia yang carikan, macam sebab dia ingatkan dia tak ada, sebab dia kejap datang kan. So lepas tu dia relax saja. Dia tak ada pergi mana-mana. Dalam lepas 3-4 hari di Mekah tu, dia dapat satu kali je first day umrah tu terus buat. Sebab kita bila pergi umrah, kalau boleh tak banyak tangguh lah, berehat dalam 2-3 jam, lepas tu cepat-cepat. Sebab kita takut yang ini macam ni. So dia dapat sekali saja. So yang lain memang dia tak pergi. Dia kata memang Allah nak bagi saya rehat di tanah suci. Jadi dia Alhamdulillah sampai pergi ke Madinah, dapat pergi Raudah. Lepas tu dia balik. Dia tenang perempuan. Tak adalah pula kepo ke kenapalah macam ini, apalah Allah bagi saya kan. So itu pentingnya ada knowledge tentang diri kita, perubahan diri kita dan sebagainya kan. Kita akan jadi lebih relax, lebih tenang, dan kita tahu apa yang kita nak buat. Okey. Seterusnya, antara tanda-tanda menopause ialah panas dan merah pada muka. Comel tu merah pada muka kan. Macam Minnie Mouse, Mickey Mouse ya. Berpeluh-peluh, denyutan jantung yang laju. Ya, kadang-kadang kita boleh rasa jantung kita itu apa hal ni. Tapi 3-4 kali. Lepas tu relax. Lepas tu 3-4 kali lagi kan. Boleh rasa denyutan jantung yang laju. Sentiasa gelisah. Ya, apa yang tak kena ni? Pakai baju salah, tak pakai baju kat rumah pun salah kan. Pakai baju cotton salah, lycra pun salah. Susah nak tidur. Jadi bila nak tidur tu dia cepat jaga. Sekejap jaga. Dah buang air dah solat dah, apa semua, nak tidur susah. Ingat minum kopi ke? Tak juga kan. Jadi emosi terganggu. Jadi sensitif dia sebab mungkin hormon ini dia menyebabkan kita sentiasa cepat tangkap benda yang menyakiti kita. Jadi dia akan rewind balik. Mudah tersinggung, kurang daya seks, kulit kering, rambut bertambah gugur, senang mendapat ruam dan sebagainya. Okay. So jadi sini sebab daya pertahanan kita sudah lemah ataupun kurang. Jadi di sini kita kena menerima hakikat tersebut, dan seandainya kita ada pemakanan yang baik, insya-Allah benda-benda ini kita boleh minimalkan. Dan kalau terjadi kita tahu apa kita nak buat sebab kita dalam fatrah menopause. So dalam Islam, menopause ialah proses semula jadi wanita yang menggambarkan tentang tahap kematangan paling tinggi. Okey. Dan sekiranya, sebab dia ada respon ni, tengoklah respon pada menopause kita. Ada respon yang sayyi'ah, ada respon yang hasanah. Tengok respon sayyi'ah ni tak baik. Sekiranya dari kecil wanita itu dididik dengan kemewahan, kecantikan, rupa paras, sifat-sifat materialistik. Kemewahan ni kemewahan yang membazir. Kecantikan itu menjadi keutamaan dalam hidup dia. Rupa paras itu adalah kemestian dalam penampilan dia ya. Sifat materialistik, maka bila sampai usia ini wanita ini menjadi takut. Dia jadi stres dan sebagainya. Stres bila nampak kejut. Contoh macam ketawa je kat Salwa tajuk kita hari ni kan. Oh, itu dah tahap wali dah tu dia. Masya Allah. Puan, dia akan jadi stres bila nampak kedutan. Senyum sikit, dekat bibir aku dah ada kedut. Dah risau dah. Tak risau kan Salwa? Tak risau. Alhamdulillah. So ini respon hasanah. Kalau yang macam menakutkan itu, buat pembedahan dan sebagainya, takut hodoh ke apa ke, ya Allah, itu respon sayyi'ah. Kalau respon hasanah, bila dia nampak kulit-kulit ni
Dia kata, Masya Allah, ya Allah, engkau telah pinjamkan tubuh ini kepadaku sekian lama, ya Allah. Amalanku, ya Allah, engkau terima tak? Dia ingat balik. Banyak kedutan setiap hari, tambah satu lagi garis kan. Wah, ini garis ni macam 100 tahun rasanya. Ada tak amalan kita ini digandakan ke 100 tahun. Jadi kita doa perempuan. Dan begitu juga kalau kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Anak-anak kita nampak kita lagi berwajah matang ini, dia akan lagi hormat. Kita dengan pasangan kita kata, ya Allah, lamanya lah hidup dengan dia ni. Usia aku bujang pun tak selama ini. 24 tahun dah kahwin dah dengan dia. Sekarang ni 32 tahun dah hidup dengan dia. Contohnya kan. Bukan saya lah tu. 32 tahun. 32 tahun tu umur lebih panjang, lebih banyak lagi berbanding dengan umur remaja kita, umur bujang kita kan. Nenek saudara saya, atuk saudara saya meninggal 3 hari sebelum Raya Haji. Dia meninggal hari Selasa. Dia meninggal hari Rabu. Kita Raya Haji hari apa? Oh, hari Khamis. Sehari sebelum Raya Haji. Jadi hari Rabu, kita sambut Raya Haji hari Khamis kan? Rabu, atuk saudara saya meninggal, umur dia 94 tahun. Masya Allah. Anak-anak dia kata pukul 2 pagi je dah bangun dah. Tak tidur sampai subuh. Tahajud, zikir. Anak dia bagi tahu. Dan dia meninggal sewaktu dia rasa sesak nafas je. Dia sesak nafas, kemudian dia baring, lepas tu dah tak ada dah. So the following week, the same day, hari Rabu, nenek saudara saya meninggal. Nenek saudara dalam seminggu meninggal. Jadi keluarga makcik saya ini, dia berhadapan dengan kematian, jaraknya dalam seminggu lah, 2 kematian. Jadi saya bila jumpa macam-macam tu sembang lah kan. Nenek tak nampak pun sakit. Dia kata memang dia tak ada sakit. Memang dia tak ada sakit. Cuma dia kata kemungkinan kehilangan suami itu menyebabkan dia macam satu benda yang kehilangan tu diri dia lah. Dia kata bayangkanlah hidup 60 tahun. 60 tahun bersama. Jadi 60 tahun tu memang itulah nyawa kita kan. Bila dah tak ada tu hilanglah nyawa. Masya Allah. Jadi macam itulah kita kan appreciate apa yang ada. Baik. Ada juga wanita dia habiskan ribuan ringgit semata-mata untuk mengekalkan kecantikan. Ribuan ringgit? Tidaklah ribuan ringgit. Mengekalkan kecantikan satu hal, baguslah berbaloi. Ada orang sampai ribuan hanya untuk make up. Sahaja make up yang tidak kekal tau. Ini hari ni fitnah akhir zaman. Kak, kalau kita habis lepas ni kita cerita fitnah akhir zaman pula ya. Saya ada satu buku. Banyak lagi ni. Baik. So kita tengok respon Hasanah. Wanita-wanita muslimah yang didik dengan benih-benih terpuji, mereka akan melihat tempoh menopause ini diraikan dengan sabar dan redha. Inilah masanya untuk pakai jaket sabar. Inilah masanya untuk pakai jaket redha. Ada wanita-wanita menopause ini, antara simptom dia kena migraine. Migraine berulang kali. Itu pun sama juga. Walaupun memang tidak ada tertulis ya, dia migraine. So migraine attack dia mungkin sekali datang tu 2-3 kali. Atau sekali 2 kali. Dah kena migraine, kena balik. Macam tu ya. So jadi perlu rapat dengan orang yang berpengetahuan lah. Supaya kita tak rasa sedih sangat, murung sangat ya. Sebab sekarang ni masih nak healing aja kan. Banyak no stresnya ya. Okey. Jadi bila kita dah tahu, kita akan syukur perempuan, dan waktu ni kita kata okey, aku kena pakai jaket sabar. Aku kena redha. Mereka melihat proses ini sebagai proses terbaik untuk mereka. Mereka menyadari bahawa kehidupan dunia semakin lazat dan mereka akan bermujahadah kepada Allah dan melakukan ketaatan sepenuhnya kepada suami. Jadi masa ini juga digunakan sebaik mungkin untuk beribadah. Beribadah lah. Kerana tempoh
cuti ibadah mereka telah pun tamat. Tak ada dah orang kata bercuti dalam ibadah, bebas nak baca Quran bila-bila, nak solat anytime, berwuduk, masalah nak simpan wuduk je lah kot kan. Kemudian aurat mereka pun dipermudahkan kalau sudah lanjut usia, ya. Dan begitu juga dalam hubungan suami isteri, menopause bukan bermakna lampu merah. Bukan bermakna lampu merah. Seandainya ada masalah macam ni, perempuan tengok balik yang kita punya pemakanan, lifestyle kita, kesihatan tubuh badan kita, ya. Sebab menopause bukan bermakna walaupun kita tidak mahu, tapi kita menolak. Bukan kerana kita menopause kita menolak perkara tersebut, sebab itu adalah keperluan fitrah manusia. Dan kita kena belajar cemburu sedikit dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Macam mana umur 40 tahun masih boleh berkhidmat untuk suami, mengurniakan 6 anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi hadapilah menopause ini mengikut cara Islam, pasti jiwa kita tenang buat selama-lamanya. Okey. So tengok 10 tanda menopause pada wanita: sakit pada payudara, ada hot flashes. Ini semua benda-benda ni hanya wanita saja yang faham, yang boleh terangkan kan. So kadang-kadang benda ni lah perempuan, kita kena buka buku ni, tunjuk kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita nampak, oh mak kalau time macam ni, macam ni rupanya yang dia hadapi. Dan kepada pasangan kita, supaya pasangan kita pun faham. Okey. Hot flashes, bau badan lebih ketara, bau mulut lebih ketara juga, ya. Tumbuh misai dan janggut, rasa berdebar-debar sebab ni semua hormon. Jadi hormon yang ini dikata epinefrin dan norepinefrin. Dia regulate kadar degupan jantung. So itu berdasarkan kajian lah. Kemudian sukar mengawal kencing, nak terkencing-kencing je. Itu yang kadang-kadang bersin pun terkucil juga, ya. Okey. Macam mana kita tak marah sebab kita nak nak solat lagi. Lagi-lagi kalau dapat suami yang kata cepatlah lambat, makin tua makin lambat. Memanglah kita tanduk naik. Lepas tu kulit yang kering, ya. Kemudian ni tengok migraine, ya. Kesembilan, mood swing. Lepas tu kerapuhan tulang. So janganlah nak ngada-ngada ngangkat benda-benda berat dia. Okay. So waktu-waktu seperti ini. Okay. Next, wanita dalam beribadah. Solat wanita. So untuk solat wanita, kita tidak belajar solat secara khusus, tetapi dalam kitab ini, dalam buku ini, dia menyebut apakah perbezaan solat wanita dan juga lelaki. So wanita, ingat ya, ini salah satu daripada kualifikasi kita untuk masuk ke jannah daripada mana-mana pintu. Okey. Jadi amalan pertama yang Allah akan hitung adalah solat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau tengok terjemahan hadis itu, dia cerita baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan hamba yang pertama akan dihisap pada hari kiamat ialah solatnya. Perempuan tahu tak, kita masa dia hari akhirat kelak, kita bogil kan? Tahu tak siapakah insan pertama yang akan dipakaikan pakaian? Masya Allah, ini tanda orang belajar, Orang tahu. Betul, Nabi Ibrahim alaihi salam. Okay. So kita alhamdulillah selawat kan ke atas baginda Nabi dan juga selawat ke atas Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya di akhirat tu ada benda yang pertama. Yang pertama dipakaikan baju siapa? Yang pertama, umat pertama pula yang akan dihisap siapa? Kemudian kita yang pertama akan ditanya apa? Jadi ada yang pertama. Baik, sesungguhnya amalan hamba yang pertama akan dihisap adalah solatnya. Bila solatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan. Itu dia macam satu indikator. Semasa ke akhirat tu, dia cek solat dulu. So kalau solat bagus, ada tanda baik insya-Allah. Tapi kalau ada kekurangan pada solat yang wajib, Allah akan tanya solat sunat dia. Solat wajib dia ada kekurangan, solat fardu dia ada kekurangan. Tengok ada tak dia buat solat sunat. Jadi solat sunat itu yang akan menampung kepada kekurangan pada solat wajibnya. Okey, tengok ni. Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan solat sunat.
maka solat sunat tersebut akan menyempurnakan solat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya akan diperlakukan seperti itu. So fokus on yang wajib dulu. Nak sedekah, cek zakat dah bayar ke belum? Sibuk kita nak sedekah kan, zakat tu settle dulu. So bila zakat dah settle, baru kita buat yang sunat. So yang sunat ini yang akan tampung zakat kita. So bila ada kelebihan, dia dapat bonus of course. Begitu juga dengan puasa-puasa kita. Cumanya bila nak buat tu, Ustazah, saya ni dah datang 10 Muharram. 10 Muharram tidak lagi kan? 10 Muharram, Ustazah, saya nak puasa sunat, tapi saya dengar pandangan kata selama mana yang wajib itu tidak selesai, tak boleh buat yang sunat. Jangan macam tu perempuan ya. Boleh. So cuma buat solat sunat, buat solat wajib. Nah, jadi jangan tinggal dua-dua tu. So kalau puasa sunat, puasa wajib, of course puasa ganti tu buat. Tapi kalau macam puasa Syawal waktu tu kan, puasa sunat Syawal. Sunat Syawal dia tergantung pada waktu yang kita dah bincang dah. So selesaikanlah yang sunat Syawal tu. Selesai puasa sunat Syawal, baru kita ganti dengan puasa yang wajib. So dia tidak ada masalah, tidak ada salah dan tidak ada orang kata kesukaran. Yasir wala tu'asir, mudahkan, jangan sukarkan, tapi jangan ambil mudah. Gitu je. Jadi solat ialah ibadah khusus yang perlu ditunaikan mengikut landasan dan ketetapan dari Al-Quran dan tunjuk ajar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia sama sekali tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya tanpa pembelajaran dan kefahaman. Tidak ada orang yang boleh solat tanpa belajar. Dia tengok pun itu belajar. Kalau sebut solat macam mana? Dengan adanya solat ini sebenarnya Allah nak tunjuk kita memerlukan dua ini sekaligus, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dalam Al-Quran dia suruh je solat, aqimus solat. Tapi tunjuk cara dia macam mana daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyempurnakan din ini ya. Okey. Saya minta maaf, hari itu ada satu ceramah, satu tempat ini ada soalan yang sangat menarik. Saya kira soalan ini perlu saya bincangkan bersama dengan perempuan. Dia punya point adalah how much you trust Allah, how much you believe in Allah, how much kita gantungkan diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Soalan dia berbunyi, Ustazah ada sebut tadi konsert berlaku satu persatu, itu salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Sebab orang asyik nak enjoy je. Jadi bila dah enjoy tu dia rasa dengan masalah, aku bermasalah, tak ada me time, tak ada apa dan sebagainya. Boleh, no problem, me time tu no problem perempuan. Tapi jangan itu jadikan keutamaan. Itu bukan keutamaan kita. Seandainya kalau dalam fiqh ya, bertembung kepentingan diri dengan kepentingan masyarakat, mana yang perlu kita utamakan? Mana me time lagi? Jadi kepentingan masyarakat itu perlu diutamakan dari kepentingan diri. Kita kena bersedia untuk korbankan kepentingan kita for the sake of ummah. Jadi situ partnya. Jadi bila saya sebut, antara tandanya adalah yalah enjoyment kan, terlalu banyak konsert macam tak boleh nak berhenti. Satu konsert lagi satu konsert. Lepas COVID tu dia macam nak qada. Konsert ni kan. So kita duk sibuk lah qada nak pergi masjid. Solat berjemaah dengan solat Jumaat berapa tahun kita tinggalkan, berapa setahun kita tinggalkan. Solat raya pun dekat rumah. Jadi macam-macam tak boleh ingat, tak teringat lagi benda tu ke. Tapi dia sibuk nak qada konsert. So satu soalan tu dia kata, Ustazah, kita ni hidup di negara yang berbilang kaum. So kita kena respect dan hormati. Sejauh mana kita, Ustazah sebut macam enjoyment ni kan. Macam orang bukan Islam, dia perlukan enjoyment juga. Jadi macam mana kita nak respect. So saya tak tahu jawapan saya ini kena ataupun tak. Tapi saya jawab apa yang saya tahu, bukan jawab soalan dia. Saya kata apa? Saya kata konsert ni baik tak untuk kita? Kalau kita tengok konsert ni lah, konsert yang tu lah kan. Jadi bukan konsert yang mengingatkan pada Allah lah. Okay. Konsert yang tu baik ke tak baik? Kalau kita listkan markah dia 10, berapa per 10 baik? Kebaikan dia berapa per 10 kebaikan?
Letaklah dia mungkin silaturahim contohnya lah kan. Letaklah 2/10. Kata 2/10. So kalaulah benda tu 2/10, sebab banyak yang berikut daripadanya dengan percampurannya, dengan pergaulannya, betul, dengan sembahyangnya, kita dengan sesak solat entah tidak ke, lepas tu dengan dengan lain-lainnya, dengan couple-nya dan berbagai-bagai lah tu banyak. Senarannya saya kata kalau tu above 10, benda tu kita rasa tidak baik bagi kita, kenapa kita sanggup izinkan benda itu untuk sahabat non-Muslim kita? Tak sayangkah kita dengan sahabat non-Muslim? Kalau kita haramkan arak untuk kita kerana kita tahu arak itu tidak baik, kenapa pula kita bebaskan untuk dia? Dia orang boleh nak buat, tapi buat secara dia. Tapi jangan minum because we love you. So dia nak makan babi, kita haram sebab kita tahu ada unsur dia yang tak bagus untuk diri kita, tapi hanya Allah saja yang tahu. You sanggup gadaikan benda tu bagi kepada non-Muslim? Tak sayang ke kita dengan dia? Satu, saya kata. Number two, how much you are proud of your religion. Bangga tak kita sebagai orang Islam? Bangga tak? Boleh tak kita menjadi duta? Ataupun kita sendiri yang kata Islam ni, dia orang tak nak masuk Islam tak apa, tapi pakai, guna sistem Islam ni. Saya berapa ramai jumpa 2-3 orang non-Muslim simpan duit dalam bank Islam. Dia kata apa? Dia kata saya selesa, saya suka nak buat pinjaman pun, saya suka sebab benda tu jelas. Pakai seluar pendek pergi ke bank Islam. Jadi kan dia kaji, dia dah. Bila dia nampak, dia tertarik perempuan. Sebab yang dia tak tertariknya because kita fail. Kita gagal untuk menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama kemanusiaan, bukan kebinatangan. So kalau selain daripada itu, dia akan menjemput ke arah kebinatangan. Contoh yang berlaku Hindutva. Itu orang-orang agama. Sami-sami dia, kan? Itu orang yang kuat agama. Yang mencederakan, yang membunuh orang yang kuat agama. Sebab tu semua agama memang dia ajak ke arah kebaikan, tetapi sentimen itu nanti yang akan mencederakan sesama manusia. Agama semua bagus, kita kata baik, tapi Allah tak iktiraf. Allah tak iktiraf. You claim lah you punya agama bagus, tapi Allah hanya mengiktiraf Islam saja. Suka tak suka, terima. Sebab at the end nanti baru kita nampak kebaikan dia. Okey. Jadi kat situlah Allah alam, boleh tanya, boleh ke menjawab ke tak menjawab ke kan, tapi saya rasa sangat menarik soalan itu ya. Okey. Jadi perbezaan solat wanita dan lelaki dia tak banyak, ada 4, 6, 7, 8 ya. Okey. Ada 8 perbezaan. Nombor 1, bila kita solat ini, sunat hukum dia ketika mengangkat takbiratul ihram, ya. Kemudian waktu kita rukuk, kemudian ketika kita sujud. Jadi ini adalah waktu-waktu di mana perempuan dengan lelaki kita kena rapatkan. Rapatkan kita punya tangan. Kalau tak rapatkan, tak apa, dia sunat je. Kalau tak nak rapatkan Ustazah, tak apa. Sebab ada yang bagi tahu, Ustazah saya ikut satu kursus ni dengan Ustazah selebriti. Saya pun perasan saya ke? Dia kata bukan. Saya faham saya bukan selebriti lah tu. Jadi dia kata dia ikut. Lepas tu dia kata cara yang baik adalah bila sujud tu dia buka tangan. Dia macam kembangkan sikit lah. Macam tu kan. Dia macam meregangan gitu. Jadi yang tu macam lelaki. So dia kata itu solat Nabi, solat sunat Nabi. So boleh ke Ustazah? Saya kata boleh. Jadi hukumnya boleh. Rapat dia jadi sunat. Jadi kita dapat pahala sunat dia. Sebab Rasulullah pernah tegur, tapi dia tidak mewajibkan. Ya, okey. Di sini riwayat Imam Baihaqi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi 2 orang wanita yang sedang mengerjakan solat seperti lelaki.
Lalu baginda Nabi bersabda, apabila kamu sujud, maka rapatkanlah bahagian daging perut ke bumi. Jadi maksudnya, masa kita sujud tu, perut kita tu rendahkan ke lutut lah. Boleh faham ke? Ke peha kita, ke peha. Nak ke lutut macam mana pula, nak bawa perut ke depan kan? Jadi kita rapatkan sedikit. Jadi tidaklah kita terlalu menongging, minta maaf sebut perkataan itu ya. Okey. Ada sebahagian kata bila time kita sujud tu, jadi kita melentikkan badan kita. Bila kita lentikkan badan kita, perut kita tu akan turun ke bawah. Dia akan sentuh ke bahagian bawah gitulah. Baik, Masya Allah. Dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tempat solat. Tempat solat wanita yang terbaik adalah di tempat tinggal kita. Di rumah. Okey. Ya, bila kalau kat rumah tu kat mana? Kat ruang tamu. Okey, ruang bilik. Kat bilik itu lebih baik. Ya, lebih baik, Masya-Allah. Jadi antara kelebihan dia itu kita ambil dua kelebihan. Nombor satu, wanita dia jadikan rumah dia masjid. Dia membina masjid di rumah. Kemudian yang kedua, dia nak dapat pahala berjemaah itu, ajak satu ahli keluarga untuk solat berjemaah. So jadi itu yang dia bawa aura masjid dalam rumah kita. Dan antara of course benda-benda lain adalah Allah tak nak memberatkan kita lah. Sebab kita nanti dengan pakai telekung nak tutup aurat lagi dan sebagainya kan. Dah siap-siap. So bila kat bilik itu adalah lebih baik. Tapi still cari berjemaah perempuan cari berjemaah. Kalau rasa kat rumah seorang-seorang, tinggal seorang-seorang, baik pergi ke surau atau pergi ke masjid. Pergi surau ke masjid lebih baik untuk kita berjemaah dan mengimarahkan masjid. Saya pergi ke Turki, perempuan yang pernah pergi ke Turki, perasan tak? Dia dekat masjid dia tak ramai perempuan. Saya pergi solat subuh. Tak ramai Tapi kan implikasinya diorang tak berapa menguasai solat. Tak berapa menguasai solat, tak berapa menguasai bacaan-bacaan kan. Solat dia macam okey, contoh dia tahu solat dia saja. So kalau tengok orang lain sikit, dia kata dah salah. Macam tu. Betul, dia tidak bercampur. Dan saya pernah pergi ke satu rumah, saya tak tahu rupanya dia ini adalah pegawai media Masjid Nabawi. Kita orang satu kereta api. Ustaz duduk sebelah dia. Dia ni mazhab Hambali kan. Jadi mazhab Hambali semua kena tutup kecuali mata saja. Jadi saya waktu tu tangkap gambar saya dengan ustaz, sebab kita orang terpisah tempat duduk kat kereta api tu kat Sarawak. Jadi ustaz duduk sebelah pegawai media tu, syekh tu lah. So saya pun tangkap gambar belakang selfie wifi belakang pegawai media tu, anak-anak dia, isteri dia dengan anak dia 3 orang. Semua hitam je lah kan pasal belakang saya. So lepas tu saya pun tangkap. Bila dah tangkap gambar tu, jadi yang sebelah sana tu dia datang dia cuit saya. Lepas tu dia kata, "Padam gambar tu." Dia tak bagi. Lepas tu saya pun buka lah. Saya kata, "Kenapa saya kena padam? Saya ambil gambar saya dengan suami saya." Saya cakap. Lepas tu dia kata, "Gambar saya masuk tak?" Lepas tu saya kata, "Masuk tapi hitam je." Saya kata, "Ni semua aswad." Saya kata kan. Macam Hajarul Aswad, saya kata. Tak nak gaduh lah dengan diorang ni kan. Lepas tu dia pun kata, okey, dia ambil tengok, dia besarkan. Okey, dia kata tak apa, tak nampak mata saya, lulus, dia kata. Jadi rupanya tak boleh. Tapi sebab ustaz dia mungkin pandai berbahasa-bahasa kot dengan syekh tu. Tapi ustaz tak tahulah kejadian ni antara perempuan kita orang aja. Jadi ustaz bahasa dia bagus, bahasa Arab dia belajar dekat Mesir, lepas tu belajar kat pondok lagi kan. Jadi dia cakap dengan syekh ni sangat sopan. So rupanya syekh tu dia tak boleh lupa ustaz. Masa tu bulan Ramadan. Jadi dia bawa kurma ajwa yang rutab, 2 kotak dia bagi kat kami, 1 kotak. Dan lepas tu sedap sangat. Saya je buat meleleh.
Lepas tu kami di Madinah tu dia contact sebab dia dah tukar nombor phone. Lepas tu dia contact, dia kata dia ajak lepas tarawih datang ke rumah dia. So saya pun datang. So datang jumpa dengan diorang. Diorang naik lift ke rumah dia. Jadi tingkat atas perempuan, tingkat bawah lelaki. So jadi yang tetamu lelaki kat bawah. So saya berpisah lah dengan ustaz. Saya naik tingkat atas. Dia jamu saya syurbah syufan, porridge oat. Saya belajar buat. Sedap. Lepas tu bila sampai tu memang dia tidak menutup aurat. Siapalah pula ni. Lepas tu dia pun kenalkan dirilah saya ni. Dan mereka ni semua guru-guru Al-Quran. Dan kemudian dia bagi tahu ni ayah dia begini. Saya pun baru tahu lah, oh ayah dia pegawai media. Ni saya tak tahu. Suami saya pun tak tahu masa tu. Jadi anak dia yang bagi tahu. So lepas tu dia cakap awak macam mana hidup awak semua. Saya pun tunjuk dah saya masuk TV Al-Hijrah. Nak juga si Ispadiah ni kan. Tunjuk juga kau. Tunjuk. Lepas tu bila dia tengok video tu, dia kata, oh awak rupanya pendakwah juga. Saya kata bolehlah. Bukanlah pendakwah sangat. Kita sampaikan saja. Lepas tu dia pun tanya, kenapa ada muzik dalam program ni? Dakwah live tu kan ada muzik. Kenapa ada muzik? So lepas tu saya kata, selama mana dia tidak ada unsur-unsur maksiat, kita terima kata. Lepas tu dia cakap, oh kami haram. Dia memang haram. Lepas tu saya saja je lah jentik kan. Saya kata Madinah ni asalnya Maliki kan. Kan dia mazhab Maliki, Imam Malik duduk kat situ. Lepas tu saya tanya, kenapa boleh bertukar jadi Hambali? Saya cakap macam tu kan. Lepas tu ni jadi mazhab-mazhab pula kan. Kenapa boleh bertukar jadi Hambali Dia kata, kan asalnya Maliki. Oh dia kata ini mazhab kerajaan. Jadi dia mengikut kerajaan dia. Jadi Masya Allah. So Maliki sangat, dia dengan Syafi'i dia lebih kurang. Dia jadi macam dia agak, kita kata Syafi'i tegas kan. Actually Hambali agak tegas pada beberapa aspek. Okay. Baik. Kita kembali balik pada sini. Ini macam mazhab lah pula. Nak ceritanya sebenarnya rumah perempuan tu, yang ada level perempuan tu, ada bilik solat khas untuk perempuan. Di rumah dia. Tu yang saya sebut tu, kita wanita bila kita duduk kat rumah, kita memang akan jadikan rumah kita masjid. Jadi malulah kita kalau kat rumah kita tak ada ruang untuk kita solat, solat berjemaah dan sebagainya. Ya. Kalau mata saya ya. Mata saya orang Malaysia lagi cantik. Dia mungkin tengok harap mana lah. Pada saya orang USJ sini lagi lawa. Ya. Baik, seterusnya riwayat Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban, saya mengetahui bahawa kamu suka solat bersama dengan saya. Maksudnya Nabi sebut pada seorang wanita ni. Dia kata, aku tahu kau suka solat bersama dengan aku, akan tetapi solatmu di bilikmu lebih baik dari solatmu di ruang tamu. Solatmu di ruang tamu lebih baik dari solatmu di masjid kampungmu, dan solatmu di masjid kampungmu lebih baik dari solatmu di masjidku. Perempuan kalau pergi umrah tu janganlah pula guna dalil ni. Ustazah minta maaf saya tak pergi ke masjid Ustazah sebab solat di bilik hotel lebih baik daripada di masjid. Parah. Ya, okey. So yang ini dia merujuk kepada kita punya tempat tinggal. Tapi kalau kita dah pergi, ialah kita pun ada masa yang terhad dalam 4-5 hari macam tu kan, dengan tujuan untuk mengimarahkan masjid. So selagi terdaya pergi, kalau dah letih sangat rehat. Macam tu ya. Okey. Yang seterusnya adalah aurat, berbeza lelaki dengan perempuan waktu solat. Yang keempat, memakai pakaian longgar. Jadi memakai pakaian longgar ni, perempuan dia ada beberapa isu, antaranya telekung ketat ataupun licin hingga menampakkan tubuh. So hukum dia adalah harus dalam solat. Ya, kita boleh solat dengan pakaian ketat. Tapi betul, sesama perempuan. Sebenarnya aurat kita di luar solat lebih berat dari aurat kita dalam solat.
Kalau kita lihat ada kawan kita yang pakai telkung jarang di rumah, sah solatnya. Di biliknya, sah. Tapi di luar, haram. Sebab bila di luar, orang lain akan nampak. Yang bukan ajnabi. Contohnya dia pergi masjid dengan telkung jarang itu. Jadi haram hukum dia. So kita sangka solat ni lah yang aurat dia berat kan? Padahal sebenarnya yang di luar itu. So pengajaran solat cukup besar. Kita menghadap Allah. Allah suruh tutup aurat. Sedangkan Allah tahu kita siapa kita tanpa telkung, tanpa kita menutup aurat tu. Tapi still Allah arahkan antara salah satu daripada kewajipan kita dalam solat adalah menutup aurat. So ini menandakan bahawa kita di luar waktu solat, Allah sentiasa ada aurat sebahagian daripada tanggungjawab kita, baik lelaki maupun perempuan. Okey. So jadi itulah dia tengok perenggan yang bawah sekali itu, jika diperhalusi aurat wanita dalam solat lebih ringan berbanding aurat wanita di luar solat ketika keberadaan lelaki ajnabi. Menurut mazhab Hanafi, kaki wanita juga boleh dibuka. Bila kita sembahyang kan kita nampak orang Pakistan, itu mazhab Hanafi. Dia terbuka kaki dia. Dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita dalam solat sama seperti di luar solat ketika berhadapan dengan lelaki ajnabi, tapi ada kelonggaran sedikit kepada wanita. Sekiranya pakaian dipakai dalam solat tersebut licin macam lycra atau ketat sehingga menampakkan susuk tubuh, asalkan warna kulit tidak kelihatan, sah. Jadi kalau yang jarang tu sampai boleh nampak warna kulit dia, yang itu tak boleh. Jadi dia boleh jarang tapi jangan sampai nampak warna kulit. Okey. Sebaliknya aurat wanita ketika berada dengan lelaki ajnabi adalah lebih rumit. Wanita perlu memastikan pakaian yang dipakai ketika berada di khalayak lelaki ajnabi, pakaian menutup seluruh tubuh badan secara sempurna kecuali muka dan tapak tangan. Okey. Jadi kalau kita sembahyang, kita tutup aurat. Tak pakai stogan pun tak apa. Jadi bila kita solat tu kan, macam terselak sikit, tarik lah. Terselak sikit, tarik. Tak mengapa, tapi janganlah sampai tarik hilang khusyuk gitu. Kan? Okay, jadi situ dia lebih ringan, tidak membatalkan solat. Kecuali memang kalau kita dedahkan awal-awal. Jadi hukumnya, pemakaiannya adalah makruh. Jika ketiadaan lelaki ajnabi dan solatnya dikira sah. Tapi kalau ada lelaki, hukumnya jadi haram. Okey. Baik. Ada soalan? Macam dia dengar panggil? Tak ada Okey. Dalam fiqh sunnah Syekh Said Sabiq menjelaskan bahawa memakai pakaian menutup aurat sekalipun ia ketat sehingga menampakkan bentuk aurat adalah sah solatnya. Namun sekiranya pakaian tersebut nipis sehingga menampakkan warna kulit, pakaian tersebut tidak boleh dipakai dalam solat. Syekh Saleh Al-Fauzan pula berpendapat wanita yang solat dengan memakai pakaian ketat menutup seluruh bahagian auratnya adalah sah. Namun ia berdosa kerana ia memakai pakaian yang tidak sopan dan boleh menarik pandangan lelaki ajnabi. Okey. So jadi bila kita tahu macam ni, nampak kadang-kadang orang-orang sembahyang, biasanya orang luar lah, foreigner kan, sembahyang dengan jin ketat, seluar jin ketat, baju ketat, tudung pendek, tapi dia sembahyang. Dan sembahyang tu menyebabkan sebab ketat sangat tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud. Jadi dia sembahyang atas kerusi. Ya Allah, kesian. Kan? Jadi sahlah solat dia. Tapi tak tahulah markah lah kurang kot. Wallahualam. Solat tetap sah. Yang kelima, suara wanita berbeza dengan lelaki. Sebab wanita ini digalakkan membaca semuanya secara sirriyah. Sirriyah tu cukup hanya telinga kita dengar. Jadi waktu kita solat itu ada 4 keadaan di mana yang 4 bacaan itu sahaja yang kena kuat. Pertama takbiratul ihram kita yang pertama tu Allahu Akbar, yang itu kuat. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir bersama dengan solawatnya. Ada yang kata 5. Jadi okeylah, yang keempat solawatnya. Tahiyat akhirnya, solawat akhirnya itu selawat Ibrahimiyah yang kita selalu baca. Dan yang kelima adalah salam sebelah kanan sahaja. Yang kiri senyap sudah.
Okey, itu sunat saja kalau nak sebut. Kalau nak baca doa iftitah kuat, lepas tu surah baca kuat, setiap pergerakan baca kuat. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Dah. Kan kita rasa macam kita je yang dengar, padahal 10 orang sebelah kita boleh dengar dah kan. Takut mengganggu. Jadi kita 4 bacaan saja yang wajib dijaharkan. Okey. Baik. Jadi lelaki dia sunat dikuatkan. Yang keenam, memberi amaran atau menegur. Beza. Lelaki dia akan sebut subhanallah. Perempuan dia kena tepuk. Tepuk. Tapi kena praktislah dengan imam-imam kita yang di rumah tu. Kadang-kadang kita nampak dia tak perasan je kan. Jadi maksudnya kalau macam ni kita faham, lelaki-lelaki Muslim, lelaki-lelaki Islam adalah lelaki-lelaki yang peka. Bunyi tepuk, tanda tegur. Bunyi tepuk, tepuk nyamuk. Bunyi tepuk sebab ketawa, bergurau kan. Bunyi tepuk tidurkan anak. Dia boleh bezakan. Itu sepatutnya kualiti lelaki Muslim. Boleh ke mak-mak ni bina lelaki yang macam tu? Masya Allah. So balik tu kena praktis bang. Tapi ada juga yang orang Arab tu dia gini. Gitu terus kan. Kalau kita betul boleh je. Tapi kita jangan lebih 3 kali. Kalau kita belakang. Kalau kita yang Syafi'i ni kita diajar begitu kita bahagian belakang yang memang tak kuat. Tapi orang kan ni lah. So balik rumah ni cek. Kadang-kadang tak perasan. Kita pun jerit tu subhanallah. Betul kan juga suami kita tu kan. Dengan subhanallah. Dia tak faham. So kepedulian telinga lelaki itu subhanallah sebenarnya mempunyai kemampuan dan kelayakan seperti itu, tetapi oleh kerana suasana kebiasaan normalisasi dia yang dia tak biasa, jadi dia tidak terbiasa, maka dia tidak mampu untuk membezakan. Baik, yang ketujuh, azan dan iqamah confirm lelaki. Kalau perempuan, iqamah untuk sesama dia saja. Okey, perempuan perasan tak sekarang ni ada aliran-aliran yang lelaki perempuan solat sekali, yang jadi imamnya perempuan. Bukan saja yang di luar negara di US, tapi berlaku di Indonesia juga. Ada kan satu kelompok yang Masya Allah memang kaya raya, sekolah dia pun bagus perempuan kan. Dia tak silap saya apa? Ma'had Zaitun. Az-Zaitun. Az-Zaitun. Jadi situ ada satu ajaran yang sesat lah. Perempuan boleh baca khutbah. Cukuplah kita penulis teks khutbah. Nak jadi membaca khutbah tu bahagilah lelaki. Semua benda kita nak buat ni. Jadi lelaki dia punya eksklusifnya macam hari Jumaat. Dia adalah hari raya lelaki. Dia eksklusif. Islam mengangkat martabat lelaki. Pentingnya lelaki. Dia diangkat semuanya keluar. Jadi wajib. Yang tak pernah keluar pun keluar. Kecuali yang sakit sahaja. So itu adalah hari meraihkan kaum lelaki. Hari Jumaat itu. Dan mereka diraikan dengan mandat, dengan nasihat yang datang dari khutbah kan. Baik. Kedudukan saf dalam solat berjemaah, lelaki dengan perempuan biasanya 3 hasta. Kalau lelaki itu adalah ajnabi. 3 hasta tu, kita tahu kan 3 tangan kita ni lah. Ni hasta kan, betul tak? Daripada sini ke siku, 3 hasta. Kalau perempuan dengan perempuan, 1 tapak je ke belakang. Jadi imam perempuan, imamah tu dia 1 tapak ke depan. So yang lain 1 tapak ke belakang. Macam tu. Itu dia punya perbezaan. Kalau lelaki dengan lelaki sama 3 hasta. Lelaki dengan perempuan pun 3 hasta. Tetapi kalau suami dengan isteri boleh dekat lagi. Okey. Baik. Dia 1 tapak pun boleh. 1 tapak atau 2 tapak kalau dekat dengan suami kan takut dia lepas tangan tu. Kena pula dahi kita. Okey. Baik, kemudian kedudukan saf wanita tidak dijarakkan terlalu luas tadi seperti yang saya sebut. Kemudian Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitul Muslim
Dia menyatakan pandangan Ibnu Qudamah, dia kata kedudukan imam wanita adalah di tengah-tengah barisan hadapan jemaah wanita. Kedudukan imam ini berada sedikit ke hadapan daripada jemaah lain. Jadi ini ada dalilnya. Raithah Al-Hanafiyah menceritakan bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam dalam solat fardu. Beliau mengimami mereka dengan berada di tengah-tengah kaum wanita. Baik, jadi itulah dia 8 perbezaan antara lelaki dan perempuan. Nah, tengok dalam solat pun kita berbeza kan, lelaki dan perempuan. Baik, puan-puan boleh saya habiskan sikit lagi? Baik, yang kedua, solat dan beribadah di tempat umum bagi wanita. Jadi dia ada beberapa acara yang menyebabkan kita solat di tempat umum, solat di publik. Pertama, solat berjemaah di masjid dan tujuan untuk beriktikaf. Kita pergi belajar, menuntut ilmu di situ kan. Jadi menyebabkan kita akan solat berjemaah di masjid dan juga beriktikaf. Jadi sebenarnya bagi wanita tidak dituntut. Ya, dan ada dalilnya pun ni puan-puan, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, bila diberitakan Ummu Humaid ni dia suka sangat nak solat di belakang Nabi, Nabi pun bagi tahu di manakah tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat. Dan kemudian berkaitan dengan iktikaf, ramai ulama dia menunjukkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah sunat. Sama ada sunat bagi lelaki, harus bagi kaum wanita. Dan ini juga berdasarkan satu hadis dan dalil di mana Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Kemudian amalan iktikaf diteruskan oleh isteri-isteri baginda. Jadi maksudnya Ummahatul Mukminin selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW, mereka beriktikaf. Okey, so jadi di situ hukumnya harus, ya. Dan panduan wajib untuk wanita beriktikaf. Kita kalau nak beriktikaf dekat masjid, yang pertama dapatkan keizinan wali mahupun suami. Kalau dah kahwin dengan suami, kalau dah bercerai dengan wali, ya. Okey, anak boleh jadi wali pada mak? Tak boleh. Ya, anak bukan wali. Jadi wali kita adalah yang patut menjaga kita lah. Bapa, atau kalau tak ada, dia yang sebaris tu pula pakcik. Bapa saudara abang, yes, abang. Okey. Kemudian iktikaf, okey, wanita perlu mendapat kebenaran. So seandainya bertembung, suami sakit, dia nak iktikaf. Mana yang lebih penting? Masya Allah, ini orang belajar memang macam tu. Dia tahu je kan. Jangan gaduh dengan suami. Abang nak ikutkan abang bila masa saya nak beriktikaf. Abang sakit-sakit, tantah saya mati dulu, kempunan saya nak iktikaf. Iktikafnya itu dia harus hukumnya. Harus saja. Kan dia tidak ada sunat, maka lelaki atau suami itu lebih utama. Ada kes perempuan, isteri ini punya syok iktikaf dengan kawan-kawan dia tu kan. Suami terlantar, dia sediakan kurma dengan air putih je. Anak dia balik tengok, menangis sebab suami, bapa dia tu nak ambil air, tak kuat nak mengangkat air. Sampai tumpah tergulik-gulik, cawan tergulik. Kata, janganlah buat scene macam tu kan. Isteri iktikaf kat masjid. Isteri nak pergi ke masjid, jadi suka berbuka puasa lebih kat masjid dan sebagainya. Umpah kita itulah sebab ingat kan tablisu iblis macam mana dia membuatkan kita mengutamakan sesuatu yang tidak utama. Daripada banyak-banyak ibadah tu kita mengutamakan tidak utama. So jadi jangan sampai seperti itu. Ni yang cerita dengan saya, anak dia mengadu, dia kata mak dia begini-begini, macam mana ni ustazah. Kalau tengok di luaran tu mak dia memang alim. Mak dia ni memang betul. Ada kaki iktikaf, kaki masjid kan, takut dia fitnah tu. Baik, yang kedua, aman daripada fitnah atau bahaya. Kalau ada darurat, ada penyakit, baik tak payahlah dulu kan wanita ini. Iktikaf perlu dipastikan bahawa tidak mendatangkan mudarat. Segala langkah pencegahan perlu dibuat seperti mengasingkan diri dari dilihat oleh jemaah lelaki dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita nak tidur ni, perempuan nak tidur ni, auratnya banyak.
Jadi kalau macam Masjid Al-Falah dia ada sediakan kan khas untuk wanita ni kan. Jadi jauh daripada pandangan lelaki, tingkat atas ke apa ke. So yang itu tak apa, ahlan wa sahlan. Ada masjid yang dia letak bilik air je di atas. So kalau nak itikaf, wanita senang, tak perlu nak turun bawah. Jadi dia terus pergi ke bilik air di bahagian atas, bilik wuduk pun di atas. Baik, yang ketiga suci daripada haid dan juga nifas. Yang itu faham dah, jelas dah kan. Jadi hukum dia bagi wanita ini adalah haram untuk beriktikaf. Okey. Iktikaf di surau difahami melalui pentakrifan ulama berkaitan definisi masjid bahawa didirikan solat Jumaat bukanlah menjadi syarat untuk sesuatu tempat itu diistilahkan sebagai masjid. Jadi orang menganggap bahawa kalau ada solat Jumaat di situ itu masjid lah. Tapi puan-puan, biasanya orang memahami masjid ni semua. Kalau di Arab dia tak ada istilah surau. Dia ada musola je. Musola tu bilik-bilik yang kecil lah. Okey. Dan untuk masjid ini basically dia memadai dua syarat, iaitu tempat itu didirikan di atas tanah wakaf ataupun tanah yang diperuntukkan untuk masjid, dan ditunaikan yang kedua solat fardu 5 waktu, ada imam-imam ni. Kalau musola tak semestinya kan. So di Malaysia kebanyakan surau dibina atas tanah wakaf ataupun sumbangan daripada pemaju perumahan, kalau tanah perumahan kan, taman perumahan. Kemudian kena didaftar dengan masjid majlis agama Islam negeri masing-masing. Jadi fungsi dia menyamai masjid. Cuma beza dia didirikan solat Jumaat ataupun tidak. Jadi ada fatwa ini untuk menjelaskan itu masjid ke tak, bukan masjid ke. So tengok ada satu fatwa ni dari negeri Sarawak. Dia menggariskan mufti negeri Sarawak antara mufti yang termuda. Banyak pengalaman dia. Saya jumpa Masya Allah orang yang hebat. Okey. Di antara yang termuda, terbanyak-banyak mufti dia yang termuda. Sekarang negeri Selangor yang paling muda. Tapi dia bawa wibawa matang kan. Dia muda gitu. Ni Dr. Anha. Dr. Anha OP. Tak silap saya awal 40-an. Belum. Dia belum 50-an. Dia awal 40-an. Dia awal 40-an silap. Yang Sarawak tu sekarang dia dah berusia lah, dia 50-an. Lama dia pegang tu. Okey, dia kata pertama, tapak tanah untuk mendirikan sebuah surau mesti ada surat hak milik yang diwakafkan, ada surat tu. Ni kita nak iktiraf lah sebagai masjid ataupun tak. Perempuan bolehlah baca sendiri pasal masjid dengan surau ni. Okay. Baik ya. Jadi kita lihat pula yang kedua, wanita solat di tempat umum, menghadiri solat hari raya. Jadi di sini kalau tengok hukum solat sunat hari raya ini adalah sesuatu yang dituntut sunat muakkad, dan wanita-wanita yang haid pun digalakkan untuk hadir. Sebab tu kalau kita pergi ke Madinah ni tempat pembinaan masyarakat, perempuan akan berjumpa dengan Masjid Abu Bakar, Masjid Saidina Ali. Kita di situ sebenarnya adalah bukan masjid tempat dirikan solat fardu tau. Situ adalah tempat didirikan solat sunat secara berjemaah, khususnya solat sunat hari raya. Jadi sunat untuk kita solat sunat di kawasan lapang. Dulu tak ada bangunan. Dia hanya tempat lapang sahaja. Tapi dibina bangunan untuk ingatan pada kita. Jadi Ummu Atiyah radhiyallahu an, dia ceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan semua wanita-wanita pada hari raya itu, dia turun sekali walaupun dia tak boleh sembahyang, tapi dia mendengarkan dan menjadi saksi atas khutbah dan sebagainya. Jadi secara umumnya untuk wanita menghadiri solat hari raya hukumnya adalah sunat. Iktikaf harus, solat sunat hari raya adalah sunat selagi ia tidak mendatangkan fitnah. Maksudnya daripada sudut keselamatan dan sebagainya tak ada masalah. Okey. Jadi hukum dia adalah sunat, dan kemudian kita tengok menjadi tuntutan kepada wanita yang tidak ada uzur syar'i untuk ikut memeriahkan hari raya dan bertakbir, bertahmid bersama-sama. Kemudian yang kedua,
ada kepercayaan kata wanita ni duduk kat dapur je lah. Ini bertentangan pula dengan ajaran Islam. Lepas tu yang ketiga, wanita kalau pergi ke masjid jangan bersolek bergaya lebih-lebih. Tetap menjaga adabnya supaya hari raya itu tidak dikotori dengan maksiat kan. Pergi mentang-mentang boleh pergi dengan pakaian ketat, lepas tu dengan make upnya ke, dengan Allahu Akbar. Okey. So jadi situ yang ni, dan disunatkan hari raya, solat sunat hari raya di kawasan yang luas padang tu sebab masjid ini tidak boleh dimasuki oleh wanita haid dan juga wanita nifas ya. Okey. Jadi solat Jumaat. Solat Jumaat bagi lelaki wajib. Bagi wanita tak wajib. Dia digugurkan, tidak wajib. Dan biasanya kita berpeluang solat sunat Jumaat ni di Mekah, di Madinah lah. Kan ke situ macam keluar, dan waktu tu ramai yang tanya boleh ke? Sebab selama ni kita tak biasa kan. Okey. Tariq bin Syihab berkata Nabi SAW bersabda Jumaat itu adalah hak yang wajib ke atas setiap Muslim dengan cara berjemaah melainkan 4 golongan, iaitu hamba, perempuan, kanak-kanak atau orang yang sakit. Jadi menurut mazhab Syafi'i harus bagi wanita menunaikan solat Jumaat. So jadi kalau kita tengok tadi, solat di masjid harus, betul kan? Maksudnya kalau dia nak pergi jangan dihalang. Kemudian solat termasuk iktikaf. Solat hari raya sunat. Kemudian satu lagi solat Jumaat harus je lah. Sebab dia digugurkan. Dia nak pergi boleh ya. Okey. Baik, walau bagaimanapun majoriti ulama bersepakat mengatakan haram kehadiran perempuan menunaikan solat Jumaat sekiranya boleh menimbulkan fitnah. Salah satu fitnah dia seorang-seorang aja. Solat Jumaat ni kadang-kadang masjid ni perempuan, toilet perempuan jadi lelaki punya. Kawasan perempuan jadi lelaki punya sebab dia akan menggunakan sepenuhnya fasiliti masjid untuk memudahkan solat Jumaat ya. Okey. Jadi kalau kita datang konting seorang-seorang, kita berdua, kita berdua je perempuan kan. Dah tersesak dengan lelaki sana sini dah, hanya kerana berdua toilet 10 bilik tu tak boleh digunakan. So jadi itu boleh mendatangkan ya. Boleh jatuh kalau benda itu menyusahkan pula pihak lelaki. Pihak lelaki pula saya terkejut sebab hari Jumaat toilet perempuan jadi toilet lelaki kan. Masuk mak perempuan pula nak sembahyang tak ada ruang pula kan. Jadi terpaksa satu soft belakang ke atau tepi tu tidak digunakan. So itu boleh mendatangkan kepayahan. So kepayahan begini kita boleh panggil fitnah Okey. Tapi tengoklah pihak pengurusan masjid macam ni. Kalau pihak pengurusan masjid kata ahlan wa sahlan, jomlah kata bolehlah. Kerana kita akan sediakan juga untuk tempat perempuan, boleh. Jadi hukumnya tu tadi adalah harus ya. So daripada tiga-tiga ini, iktikaf, solat di masjid, kemudian solat sunat hari raya, dan kemudian solat Jumaat, satu je yang sunat. Itulah solat sunat hari raya. Baik, zakat wanita kita sambung insya-Allah oleh Ustaz Muhyiddin ya. Okey. Kemudian nanti kita akan sambung jumpa balik bulan 9. Baik. So aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.